Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Ruslan Ibrahim, pelajar daripada Bachelor of Medical and Science. Hari ini saya akan bagi punya ceramah sikit tentang punya manfaat PK. Okey, apa itu maksud PK? Ada tahu tak? Tak PK. Okey, maksud PK ialah skim peduli kesihatan yang kumpulan B40. Skim PK ni adalah percuma ya, yang kosnya dibayari oleh kerajaan Malaysia kita lah. PK ni. Okey, tujuan punya PK ni satu inisiatif kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menampung keperluan kesihatan bagi golongan yang berpendapatan rendah, iaitu kumpulan B40 lah. Dan dia bertujuan juga dia berfokuskan kepada penyakit tidak penyakit seperti manis, darah tinggi, kolesterol dan lain-lain ya. Okey. Syarat punya untuk individu untuk memohon punya PK ni, peduli kesihatan ni, dia mestilah golongan yang layak penerima bantuan sara hidup. Penerima bantuan sara hidup itu bantuan sara ni BSH. Baru dia punya layak punya PK. Ataupun pasangan yang berdaftar berumur 40 tahun ke atas. Kita ambil 40 tahun ke atas. Dan dia tidak layak bagi golongan kurang daripada umur 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke bawah kita tak layak. Lagi satu, golongan yang berumur 18 tahun hingga 55 tahun, dia layak untuk mai salam. Daftar untuk mai salam punya. Untuk punya syarat kelayakan untuk PK ya, B40. Macam mana tuan-tuan untuk memohon atau daftar untuk punya PK? PK ni dia ada permohonan, tetapi dia secara automatik bila penerima tu layak dia punya menyertai punya PK. Lagi satu, penyertaan dia punya secara automatik tanpa dikenakan cas oleh pihak punya niat kesihatan lah. Penerima bantuan sara hidup dan pasangan berumur 40 tahun ke atas boleh menyemak punya kelayakan dia melalui portal lah. Login punya PK, semakan punya PK tu lah. PK B40. Okey. Mesti tuan-tuan tertanya-tanya punya apa dia PK, lagi satu apa dia manfaat punya PK. Dia ada 4 jenis punya manfaat untuk PK punya. Yang pertama, saringan kesihatan. Saringan kesihatan ya yang kita buat tu, yang golongan tu. Tidak semestinya tuan-tuan layak semua. Lagi satu, nombor 2, manfaat ada bantuan alat perubatan. Nombor 3, inisiatif melengkapkan rawatan kanser. Nombor 4, insentif tambah pengangkutan. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, manfaat pertama, saringan kesihatan. Saringan kesihatan ni dibuat oleh tuan-tuan boleh dibuat di klinik kesihatan kerajaan atau klinik swasta yang berdaftar dengan PK B40 dan mempunyai, kalau tuan-tuan tengok dekat klinik tu mesti ada punya stiker dia punya nama PK B40. Tu mestinya punya klinik tu dah daftar dengan punya PK lah. Lagi satu, tuan-tuan boleh membuat sebarang pertanyaan dahulu sebelum membuat saringan. Antara saringan yang kita buat tu pemeriksaan kesihatan. Pemeriksaan kesihatan ni kita akan mengambil punya sejarah pesakit, sama ada individu,
Keluarga kita akan tanyalah sama ada darah tinggi ke mana keluarga tu ada berisiko punya dapat ni lah penyakit punya ni. Dan yang satu kita punya saringan mental juga kita buat. Contohnya tuan-tuan susah tidur malam ke apa semua, tu kita buat semua. Dengan mental pemeriksaan fizikal kita tengok daripada atas sampai bawah lah. Sama ada tuan-tuan sakit, ada masalah kesihatan pada tulang ke mata ke apa semua. Kalau macam perempuan tu kita ambil punya tim punya ni lah staff perempuan untuk tengok punya masalah tuan-tuan. Pemeriksaan mama juga kita akan buat pemeriksaan mama. Kita akan ujian darah lah. Kita ambil darah. Kita ambil darah tu kita akan cek punya paras kolesterol, paras gula, air kencing, fungsi buah pinggang. Okey. Itu kita pergi kepada manfaat kedua pula. Manfaat kedua, bantuan alat perubatan. Bantuan alat perubatan ni tuan-tuan mestilah melalui Jabatan Kerja Sosial Perubatan di Hospital KKM sahaja. Pegawai perubatan atau pakar yang merawat pesakit penerima PKP40 ni akan membuat rujukan ke Jabatan Kerja Sosial Perubatan untuk proses pemohonan. Okey. Bila tuan-tuan mengalami masalah ni, untuk tuan-tuan untuk claim balik punya ni, tuan-tuan doktor yang merawat tuan-tuan tu akan refer kepada Jabatan Kerja Sosial. Terdapat 10 jenis kategori alat perubatan. Yang pertama, bantuan ni untuk punya stent untuk jantung. Untuk jantung. Lepas tu nombor 2, alat sendi tiruan. Masalah contohnya tuan-tuan ada masalah lutut ke. Lepas tu peretak jantung. Nombor 4, implan untuk tulang belakang, masa belakang. Lepas tu nombor 5, alat untuk tulang anggota. Kalau tuan-tuan mengalami kepatahan, boleh kita punya ni lah, boleh daftar ni, boleh claim balik. Lepas tu nombor 6, kanta mata intraokular. Contoh ni masalah tuan-tuan macam berumur 50 tahun, 40 tahun ke atas tu, mesti punya mata makin lama makin tak nampak, makin kabur. Lama-lama boleh nampak putih. Tu tuan-tuan boleh buat balik lah, boleh claim balik melalui PK. Lepas tu alat pernafasan dan oksigen. Alat pernafasan dan oksigen ni biasanya pesakit yang kronik lah, perlukan punya oksigen. Kita akan bagi dia punya macam mesin net, nebulizer tu, satu masuk alat pendengaran. Masalah telinga tak dengar, tu pun sama boleh. Bantuan nutrisi dan kerusi roda bagi yang tak boleh jalan. Hak maksima dia bayari oleh PKP40 ni RM20,000 seumur hidup setiap penerima. Ia juga tertaluk kepada peralatan setiap kategori peralatan lah. Okey, manfaat nombor 3, insentif rawatan. Insentif rawatan kanser ni, dia tuan-tuan akan dapat RM1,000 dibayar oleh pesakit bila dia melengkapkan rawatan di hospital KKM seperti yang disarankan oleh doktor yang merawat lah. Okey, permohonan diproses oleh doktor atau pakar perubatan yang merawat penerima. Ia juga terbahagi kepada dua. Pertama, dia akan mula-mula dia akan bayar RM300 dahulu bagi punya permohonan tu. Okey, dia akan terus dikreditkan ke akaun penerima bantuan sara hidup. Okey. Peringkat kedua baru dia akan bayar 700. Jadi cukup dah punya 1,000 kan. Dikreditkan terus punya akaun tuan-tuan dah selepas dia punya tamat dia punya sesi rawatan tu. Okey. Lagi satu,
Insentif diberikan kepada penerima yang BSA saja, waris tidak boleh dituntutlah. Manfaat keempat, insentif tanpa pengangkutan. Tuan-tuan juga boleh claim balik bila pergi follow up ataupun yang pergi rawatan ke hospital lah, bila ada turun janji. Insentif diberikan bagi perjalanan pergi dan balik untuk rawatan kanser. Okey, itu pada punya manfaat nombor 3. Lepas tu dah rawatan menggunakan memasukkan alat perubatan. Itu manfaat nombor 2. Di hospital mengikut semua janji lah. Nilai insentif adalah bergantung kepada jarak rumah pesakit dengan hospital. Hak maksimum Semenanjung RM500 dan manakala Sabah Sarawak RM1,000. Pembayaran dibuat setiap kali perjalanan pergi dan balik hospital ke rumah. Bayaran akan terus dibuat kepada akaun pesakit. Akhirnya, semoga tuan-tuan dapat manfaat dari program PK di kampung tuan-tuan ni, kampung Bal lah, kampung Syah. Serta dapat mencegah lebih atau dapat mengesah penyakit daripada awal lagi. Ada soalan tak? Kak, ada soalan? Nak tanya? Nak tanya apa berkaitan ni? Kita ambil umur 40 tahun ke atas ya. Yang layak punya bantuan sara hidup ya. Yang umur Kami tak ada. macam Untuk yang muda ni, dia boleh minta untuk main salam saja. 18 sampai. okey, kalau tak ada saya 9 dah. ucapkan terima kasih. Sekejap ya. Ya. 10 minit. Okey, terima kasih. Okey, ini adalah satu cara yang pertama prosedur dia untuk punya PK punya lah. Pertama ada punya dapat persetujuan daripada pesakit, dapat persetujuan daripada pesakit tu bahawa pesakit bersetuju untuk menyertai program tersebut lah. Okey, pertama kita akan buat saringan lah. Kita ambil ada banyak data pesakit, sejarah pesakit, tanya latar belakang pesakit macam mana, background pesakit tu macam mana, risiko dia, apa dia. Lepas tu sekali saringan punya data. Lepas tu kita punya baca sains, tekanan darah apa semua. Lepas tu nanti kita akan beri sesi khususnya untuk punya timbang berat badan. Sekarang untuk proses punya berat badan.
Lipat kayak aja. Okey, selepas kita penyambil berat badan secara berdasarkan semua, kita akan sesinya untuk pengambilan darah untuk pesakit ni menerima mereka punya. Kita akan rekod dia punya betul-betul pesakit betul, pasal betul IC dan nama. Suara tu betul. Mau anu lah sedih boleh. Adek, nak kereta dek. Ih. Ada. Awe. Sana enak dek. Banyak tinggal. Abang Syam dia tu Abang Syam. Wow. Ambil nasi tu beda. Apa Tunggu Pak Haji ni. Dan sekarang proses untuk pengambilan punya darah. Handsome saya. Ini dok. Langgar apa dok? Handsome Ini cucuk dia ambil ni cucuk. Haji mana nak Allah? Sama ini sih pola dulu aja. Ada tapi ke atas ini. Senyum je. Sekarang sesi pengambilan darah. Tanya siapa dia Pak Haji. Ya, Pak Haji tak boleh. Masuk. Tapi kalau boleh bersama, nanti dah makan ini dia jadi lain. Ada ni tak? Okey, okey. Kalau cerita je ke dah? Muy best. Mama chicken. Ada aceh nak kau? Ada aceh belum? Cucuk dah ni. Macam nak? Mana kat ketak punya ketak, lepas tu ada tak dalam. Ini proses punya penerimaan punya air kencing. Okey, lepas tu kita sampel-sampel semua ni kita akan pergi hantar ke makmal lah untuk diuji. Okey. Okey. Ni kita ada kak, kita ada cendera untuk kak. Terima kasih. Okey, sama-sama kak. Nasi kau ambil nasi. Nasi ambil dah. Ambil nasi makan. Sini orang Mana tu? tak ramai. Kurang. Apa ada minyak ni dalam? Hai. Menutup dah.
Akhir sekali kata itulah akhirnya sudah kita punya saringan yang pertama, saringan kesihatan yang dilakukan oleh tim kami daripada dibuat di kampung Syah RPS Kemah. Terima kasih.